Muhammad Azmi bin Muhammad Yani. Saya akan membentangkan dengan kumpulan saya subjek pengajian Malaysia di bawah Pensyarah Nur Aisyah binti Hassan, dan kami membela peristiwa 13 Mei 1969. Assalamualaikum. Saya Fadil Iskandar bin Fauzi, Metrik 321-201-151. Assalamualaikum. Saya Nurdiansyah Lubis bin Tafsir yang nombor matriks 3212007251. Dan saya Muhammad Azmi bin Muhammad Yani yang nombor matriks 32120121. Saya Faizata Amira binti Syamsul Kahar, nombor matrik 3212010121. Saya Nur Mazaya Aina binti Nur Kamal Hisham 3212013681. Seterusnya, dan inilah isi kandungan kami. Terdapat 10 isi kandungan. Dan ini adalah penghargaan kami kepada peserta. Seterusnya, kaedah kajian. Kumpulan kami telah menggunakan kaedah melayari internet. Melalui kaedah ini, kumpulan kami telah mencari maklumat mengenai peristiwa 13 Mei dengan melayari internet. Banyak maklumat yang telah kami perolehi melalui kaedah ini. Salah satu laman web yang kami telah layari ialah Wikipedia. Wikipedia ialah ensiklopedia di dalam internet. Kita boleh mendapatkan banyak maklumat dan fakta-fakta melalui ini dalam pelbagai bahasa. Pengenalan kami di sudut ekonomi peristiwa 13 Mei banyak meningkatkan kesan yang negatif terhadap masyarakat Melayu, khasnya dari golongan Bumiputera. Fahamnya, ekonomi adalah bukti yang jelas kepada persoalan ini. Ini merupakan suatu kesan nyata selepas penjajahan British. Dasar ekonomi baru yang dirancangkan oleh kerajaan pada 1971 merupakan satu usaha bertujuan untuk mengimbangi kembali kedudukan ekonomi dan hubungan antar kaum di Malaysia. Kesimpulannya, kejadian ini telah menyebabkan kemerosotan ekonomi Malaysia dan kerajaan telah mengambil tindakan untuk meningkatkan ekonomi terhadap kaum Melayu. Dan seterusnya ni adalah bahagian figure-figure yang footage yang menunjukkan perarakan provokasi kaum Cina kepada orang Melayu. Ni footage pertama, dan ni footage kedua yang mangsa-mangsa yang terlibat dalam protes-protes yang dalam Kuala Lumpur semasa berlakunya 13 Mei. Dan ini pula bahagian cetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Kalau kita tengok balik, Tukar Abdul Rahman dia ada menyalahkan komunis dan kursi gelap jadi dakwa bertanggungjawab atas kejadian itu. Kalau diingatkan semula balik, komunis ketika itu memang ada di Malaysia, dan ketika itu dia melakukan keganasan seperti mana kita tahu. Dan pertempuran berlakunya peristiwa 13 Mei berlaku yang di Kuala Lumpur meragut ramai nyawa, 196 orang maut dan 149 orang cedera, sehingga PDRM dan tentera Malaysia pun turun dalam keadaan ini. Dan mengambil masa jugalah, kalau kita lihat kan betapa buruknya kisah Malaysia yang sebelumnya berlaku ada rukun negara. Dan apabila kembali ke keadaan normal, PDRM berhati-hati dengan menyelesaikan masalah isu berlaku antara kaum, iaitu antara Cina dan Melayu lah. Punca-punca provokasi antara kaum antaranya ialah tindakan biadab anggota Parti Tamak Haloba DAP. Bekas yang diketua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang berkata, pengalaman bertugas sebagai anggota cawangan khas ketika insiden 13 Mei 1969 berlaku membentuk kefahaman mengenai dalang utamanya. Selain itu, kalangan orang Melayu mempunyai pandangan yang negatif terhadap kaum Cina yang dilihat sebagai tidak mengenal dengan taraf kerakyatan yang diberikan pada mereka pasca kemerdekaan. Seterusnya, persepsi negatif masyarakat Melayu terhadap kaum Cina juga berlaku kerana orang Cina merupakan majoriti
menganggotai pasukan bintang 3 yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis berpaksikan negara komunis China. Seterusnya, persepsi yang kurang tepat disebarkan ialah penglibatan Lim Kit Siang dalam peristiwa 13 Mei ini. Penasihat DAP tidak berada di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 Mei 1969. Lim Kit Siang bertanding di Bandar Melaka pada awal pagi 11 Mei 1969. Di samping itu, terciptanya rukun negara. Rakyat perlu menghayati dan menjiwai prinsip rukun negara bagi mengelakkan peristiwa 13 Mei 1969 daripada berulang. Menteri Besar Johor, Datuk Rin Hasni Mohamad berkata, rukun negara dibentuk daripada peristiwa itu yang merupakan detik hitam dan sejarah hubungan kaum negara ini. Peristiwa hitam ini telah menjadi titik temu bagi semua kaum supaya saling mengikat tali perpaduan dan semangat menghibah dengan menyembah prinsip rukun negara dalam setiap sanubari kita. Dan daripada itu, rukun negara bukan sekadar untuk dihafal atau dilafazkan, sebagainya perlu dihayati dan diamalkan. Lagi sekali, rukun negara adalah rukun perpaduan bagi semua rakyat sebagai bangsa Malaysia. Seterusnya, pengajaran yang kita dapat tidak perlu bersikap yang keterlaluan dalam memperjuangkan ideologi masing-masing sehingga mengikut emosi dan amanah. Selain itu, semua pihak seharusnya menerima kemenangan atau kekalahan dengan cara yang bersederhana. Tindakan provokasi daripada satu pihak yang lain hanya akan boleh mengundang pelbagai lagi tindakan yang diingini. Tragedi ini juga membuka ruang muhasabah diri untuk pihak supaya memikirkan sejauh mana hubungan antara kita sesama kita sebelum ini dan selepas ini. Seperti yang dikatakan, semua pihak harus hormat menghormati antara satu sama lain dan juga seterusnya saling percaya mempercayai antara satu sama lain. Akhir sekali, satu perkara yang tak dapat nak dinafikan adalah kepentingan untuk kita semua bersatu. Nampak benar sekarang ni, kita dah berpecah kepada banyak kelompok yang hanya memikirkan kepentingan peribadi sahaja. Okay, next. Kesimpulan yang dapat kita buat pada hari ini, peristiwa pahit 13 Mei 1969 bukan sahaja dicatat sebagai sejarah pertelingkahan kaum yang menggaris sempadan-sempadan yang harus diteliti dan dipelihara. Peristiwa ini turut mencetus satu detik hitam dan lipatan sejarah negara kerana pertelingkahan kaum yang berlaku telah mengakibatkan negara kehilangan banyak nyawa dan kerugian harta benda. Para pemimpin terdahulu cuba untuk memadamkan sejarah tersebut agar generasi akan datang tidak pernah tahu apa yang berlaku pada 13 Mei di Kuala Lumpur, tetapi masyarakat hari ini lupa bahawa kita boleh melupakan sejarah tapi sejarah tidak pernah melupakan kita. Oleh itu amatlah mustahak bagi kita semua untuk cuba sedaya upaya hidup bersama-sama dan cuba memahami antara satu sama lain dengan semangat persefahaman, hormat menghormati agar kita terus memelihara keharmonian dan keamanan negara. Yang ini pula bahagian jadual kerja yang seperti mana tarikh yang diberikan oleh Syarah, berikan oleh lecturer. Kalau tengok dalam bulan Februari, semuanya telah diselesaikan seperti mana itu. Syarah telah beri panduan untuk buat proposal, laporan akhir tugasan, pengajian Malaysia 2, bila tajuk bagi tugasan bakal buat rujukan, buat proposal berdasarkan maklumat yang diperoleh, bentuk proposal, kembali mencari rujukan dengan lebih lagi untuk buat laporan dengan pembentakan akhir. Seterusnya buat tugasan video tajuk, buat laporan pembentakan terakhir, buat pembentakan akhir kepada pensyarah, dan akhir sekali menghantar laporan akhir dan tugasan video proposal ke e-learning. Itu sahaja. Terdapat 3 sumber rujukan yang kami dapat melalui peristiwa 13 Mei. Jurnal ada 2. Satu, Tunku Abdul Rahman Putra 13 Mei sebelum dan selepas. 2, Ramlah Adam
Biografi Politik Tunku Abdul Rahman Putra, Dewan Bahasa dan Pustaka. Kami dapat dari internet sebab kami tak ada buku. Sekian, terima kasih.